So ini adalah okay. Okay, so hari ni kita nak sambung untuk tajuk tindak balas penyesaran sebagai salah satu contoh tindak balas redox, di mana semalam kita telah membincangkan tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. So hari ini kita akan lihat objektif pembelajarannya adalah untuk mengkaji tindak balas penyesaran sebagai satu tindak balas redox melalui aktiviti. So hari ini kita akan lihat jenis tindak balas penyesaran yang kedua, iaitu penyesaran halogen daripada larutan halidanya. So kriteria kejayaan kita di mana di akhir pembelajaran ini saya harap kamu dapat menyatakan dua pemerhatian serta inference untuk tindak balas penyesaran halogen. Yang kedua, kamu dapat menulis dua persamaan setengah bagi proses pengoksidaan dan penurunan. At least kamu boleh tulis dua persamaan setengah. Kalau kamu dah boleh menulis dua persamaan setengah untuk dua tindak balas, means tak ada masalah untuk awak tulis persamaan setengah lagi. Dan yang ketiga, kamu boleh menulis sekurang-kurangnya dua persamaan ion bagi tindak balas redox, iaitu tindak balas penyesaran halogen. Okey, so sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak kamu tengok video ni Okey, mungkin kecil sikit saya. Boleh dengar suara dia? Okey, so video yang saya tunjuk sebentar tadi adalah video di mana eksperimen penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey, so bila saya sebut halogen, halogen tu adalah unsur kumpulan berapa? Okey, bila saya sebut halogen tu, halogen adalah unsur kumpulan berapa dalam jadual berkala unsur? 17. Okey, betul. Kumpulan 17. Okey, jadi dekat sini sebenarnya kita nak membincangkan tentang macam mana halogen tu boleh menyesarkan ion halida
di dalam larutan halidanya. Okey, larutan halida tu bermaksud mengandungi ion halida. Manakala halogen tu adalah fluorine, bromine, chlorine, iodine di mana dia di dalam keadaan molekul. Jadi kebolehan maaf, apabila menuruni kumpulan 17, okey, keelektronegatifan berkurang. Apa maksud keelektronegatifan? Keelektronegatifan bermaksud kebolehan atom ataupun ion itu menerima elektron. So, halogen yang lebih reaktif ataupun elektronegatif, dia dapat menyesarkan halogen lain yang kurang reaktif ataupun elektronegatif daripada larutan halidanya. Okey, so kita lihat dekat sini. Okey, ni adalah unsur kumpulan 17 menuruni kumpulan. Okey, so fluorine, chlorine, bromin, iodin. Maksudnya fluorine lebih reaktif daripada klorin. Klorin lebih reaktif daripada bromin dan bromin lebih reaktif daripada iodin. Okey. Jadi, halogen yang lebih tinggi ni kita panggil dia sebagai X2. Maksud dia mesti dalam keadaan molekul. Manakala halogen yang kedudukan dia lebih rendah, kita katakan dia Y negatif 1. Bermaksud dia dalam keadaan ion ataupun kita kata dia dalam larutan halida. So inilah yang di dalam larutan halida. So kamu kena pastilah yang mana satu Y negatif, yang mana satu X2 supaya kita boleh nak mudah kita nak tahu sama ada penyesaran tu boleh berlaku ke tidak. So syarat dia yang pertama mestilah halogen tu mesti berada lebih tinggi daripada ion di dalam larutan halida. So kita lihat dekat sini, okey, halogen yang lebih tinggi ni iaitu yang di dalam keadaan molekul yang dia yang nak menyesarkan ion dalam larutan halida tu, dia punya kedudukan dalam susunan kedudukan jadual berkala tu mesti lebih tinggi. Okey. Maknanya fluorine dia boleh menyesarkan iodin di dalam larutan iodida. Fluorine boleh menyesarkan bromin. Fluorine boleh menyesarkan klorin. Tetapi klorin, klorin dia tidak boleh menyesarkan fluorine ataupun ion fluorida dalam larutan halida dia sebab klorin berada di bawah di dalam susunan di dalam kedudukan jadual berkala ni. Dalam kumpulan dia. Jadi kita kata halogen yang lebih tinggi ni lebih reaktif. Halogen yang lebih tinggi ni lebih reaktif dan halogen ini adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. So dia akan mengalami tindak balas penurunan. Jadi halogen ini dia lebih cenderung untuk menerima elektron membentuk ion halida. Alright. So ini adalah persamaan setengah. Dia akan mengalami tindak balas penurunan dengan cara dia menerima elektron untuk membentuk ion halida. Manakala halogen yang berada lebih rendah dalam susunan menuruni kumpulan, dia adalah kurang reaktif. So kita panggil halogen yang lebih rendah ni adalah ion halida. So ion halida ni dia bertindak sebagai ejen penurunan yang lebih kuat. Jadi dia akan lebih mudah dioksidakan dan dia sendiri akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi ion halida ni dia lebih mudah untuk melepaskan elektron untuk membentuk halogen. Kalau halogen tu dia mesti dalam keadaan molekul. So kita nampak ion Y, dia akan menerima elektron. Dia akan menderma elektron
ataupun melepaskan elektron untuk membentuk molekul Y. Okey. So kesimpulan dia, halogen iaitu X2 dia boleh menyesarkan halogen Y2 iaitu dalam bentuk ion daripada larutannya dengan syarat X2 mesti lagi besar ataupun lagi tinggi kedudukan dia daripada Y2. Okey, ini yang kita nak tengok ujian pengesahan ni. Okey. Warna halogen dalam larutan aqueous. Apa maksudnya warna larutan halogen dalam larutan aqueous ni? Okey, kalau kamu ingat semula video yang kamu tonton sebentar tadi, pada asalnya kita masukkan satu larutan. Larutan aqueous. Okey, kita masukkan satu larutan aqueous yang tidak berwarna. Okey, larutan aqueous memang tidak berwarna. Ini adalah larutan aqueous. Okey, larutan aqueous atau larutan halida. Okey, iaitu kemungkinan adalah larutan NaCl, larutan kalium bromida, kemungkinan larutan kalium iodida yang mengandungi ion. Kejap ya, ada call masuk sekejap. Alright, sorry tadi ada call masuk. Kat mana saya terang tadi? Okey, so ini adalah larutan aqueous. Larutan aqueous tu maksudnya larutan halida yang mengandungi ion halida. Contohnya mengandungi ion klorida, ion bromida, ion iodida. Itu yang dimaksudkan dengan larutan halida ataupun larutan aqueous. So, okey, larutan ni dia memang tidak berwarna. Kalau awak tengok pada awal eksperimen kita tu memang tak ada warna kan larutan tersebut. And then kita tambah. Kemudian barulah kita masukkan. Okey, kita masukkan klorin. Okey, kita masukkan klorin. So dalam ni yang merah ni adalah klorin. Bila kita masukkan klorin ke dalam larutan aqueous, so larutan aqueous tu akan bertukar menjadi warna kuning. Okey, sebab klorin memangnya berwarna kuning. So kuning tu disebabkan oleh kehadiran larutan klorin, kehadiran klorin di dalam larutan aqueous ataupun larutan halida. Okey, manakala sekiranya kita masukkan bromin, larutan tersebut akan menjadi warna perang. Manakala iodin, warna perang juga. So, untuk larutan klorin tak ada masalah. Kita boleh buat pengesahan sebab hanya klorin sahaja yang menghasilkan larutan kuning. Tetapi untuk bromin dengan iodin kita tak boleh nak beza sebab kedua-duanya menghasilkan larutan warna perang. Jadi kita kena tambah lagi satu reagent. Okey, reagent tu adalah bahan tambahan bahan kimia yang kita guna untuk uji sesuatu bahan kimia ataupun kita nak menguji kehadiran sesuatu bahan kimia lah. Okey, so kita tambah 111 trichloroetana. So, sekiranya kita tambahkan 111 trichloroetana ni ke dalam larutan aqueous yang mengandungi klorin tadi, larutan tersebut akan menjadi warna kuning. So tak ada masalah. Sebab untuk klorin memang tak ada masalah. Untuk masalah kita sekarang adalah bromin dengan iodin. Sebab kedua-duanya tadi berwarna perang. So apabila kita masukkan 111 trichloroetana ni ke dalam bromin,
larutan aqueous tadi, dia akan berubah menjadi warna perang untuk bromin. Tetapi untuk iodin, dia akan menjadi warna ungu. Itu dari situ kita boleh mengesahkan kehadiran bromin atau iodin. Okey? So dekat bawah ni dia ulang lagi sekali. Warna semua sebatian halida. Sebatian halida tu adalah larutan halida, adalah larutan tak berwarna. Apabila kita tambah halogen ataupun kita tambah klorin, bromin dan juga iodin, barulah dia mengalami perubahan warna. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Okey. Boleh. Sekarang kita lihat contoh soalan. Okey, kita lihat contoh soalan to make sure kamu betul-betul faham. Kita lihat latihan yang ke-26. Okey, latihan yang ke-26 ni ada pembetulan sedikit untuk Q, untuk persamaan ni persamaan ni sebenarnya Q2 tambah 2T negatif menghasilkan, ni kamu potong. Okey, ni salah. Kamu tulis 2Q negatif tambah T2. Tolong buat pembetulan tu sekarang. Ada kesilapan sedikit dekat ruangan modul kita. Okey, kamu potong 2T tambah T2 tu kamu potong, kamu gantikan dengan 2Q negatif tambah T2. Okey, so daripada persamaan ini, yang mana satukah X2? X2 tu adalah halogen. Yang mana satu X2? Q. Q, betul. Okey, so ini adalah X2 iaitu halogen. Okey, manakala Y negatif, Y negatif iaitu halogen yang lebih rendah ataupun ion halida adalah T2. So ini adalah Y2. So, maknanya kedudukan X2 lebih tinggi daripada ion Y negatif. Sebab itulah tindak balas ini boleh berlaku. Okey, jadi sekarang kita lihat soalannya dia katakan nyatakan perubahan nombor pengoksidaan unsur Q. Okey, nombor pengoksidaan unsur Q. Okey, Q2 adalah kosong sebab dia dalam keadaan molekul. Apabila selepas tindak balas dia menjadi ion. Okey, menjadi ion negatif. So dekat sini nombor pengoksidaan dia adalah negatif 1. Jadi kita katakan nombor pengoksidaan untuk unsur Q adalah berkurang. Okey, berkurang dari 0 ke negatif 1. Okey, itu dia boleh mendapat 1 markah. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, dia tanya kita nyatakan ejen pengoksidaan lebih kuat. Okey, ejen pengoksidaan lebih kuat. Tolong tambah sedikit perkataan lebih kuat tu dalam modul kamu selepas perkataan pengoksidaan. Dia mesti ada perkataan ejen pengoksidaan lebih kuat dan ejen penurunan lebih kuat. Tolong tambah sekarang. Okey, so ejen pengoksidaan yang lebih kuat adalah Q sebab dia adalah halogen. Kedudukan dia yang lebih tinggi. Manakala ejen penurunan, ejen penurunan adalah T. Sebab T kedudukan dia lebih rendah ataupun T itu adalah ion halida. T minus, ion T. Cikgu betulkan sikit, ni adalah ion T. Sebab ejen penurunan. Dia yang akan mengalami tindak balas pengoksidaan dengan cara menerima elektron.
bukan menerima, melepaskan elektron untuk ion T tu. Okey, tuliskan setengah persamaan bagi T. Tuliskan persamaan setengah bagi T. So, T mengalami proses apa? Proses pengoksidaan. Okey, ingat T mengalami proses pengoksidaan. Jadi, T minus dia akan menjadi molekul T. Okey, dengan cara melepaskan 2 elektron. Ingat, kumpulan halogen mesti dalam keadaan duimolekul. Mesti ada 2 kat bawah. Okay, so itu adalah persamaan setengah bagi proses penurunan, proses pengoksidaan yang berlaku di T, yang berlaku oleh T, ion T. Okey, ada soalan tak untuk latihan 26? Cikgu, Ah, dekat ion T tu ada 2 kan? macam mana? Dekat yang Oh ya, betul. Depan ion T ni ada 2. Yes, betul-betul. Saya terlepas pandang. Sebab dekat sini 2T, so dekat sini kita kena letak 2. Betul. Thank you, Alice. Barulah dia dapat 2 elektron ni. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Faham? Okey, cikgu anggap semua faham lah. So dekat sini 2 markah, 2 markah, 1 markah. 2 markah untuk soalan B adalah ejen pengoksidaan yang betul, ejen penurunan yang betul. 2 markah. Manakala tulis persamaan setengah hanya 1 markah. Tapi kalau tadi saya tak tulis 2 dekat depan ion T tu, salahlah jawapan saya. Okey? Alright, seterusnya nombor 27. Okey, latihan 27 kita lihat. Okey, dia kata tindak balas penyesaran di antara klorin dan kalium iodida. So first kita kena kenal pasti yang mana satu halogen, yang mana satu ion halida. Okey, yang mana satu halogen, yang mana satu ion halida. Mana satu X2? Klorin. Okey, klorin adalah X2, manakala iodida adalah ion Y. So kita lihat kedudukan. Adakah kedudukan klorin lebih tinggi daripada iodin? Betul tak? Betul. Betul. So maknanya tindak balas penyesaran boleh berlaku. Jadi klorin lebih reaktif daripada iodin dan kedudukan klorin lebih tinggi daripada iodin. Jadi tindak balas penyesaran akan berlaku. So tindak balas dia berlaku mengikut persamaan kimia berikut. Klorin bertindak balas dengan kalium iodida menghasilkan kalium klorida dan iodin. So, nombor pengoksidaannya klorin kosong, iodida negatif 1, klorida negatif 1 dan iodin adalah kosong. Cikgu rasa ni tak ada masalah. Kamu semua dah faham. Okey, first kita lihat dahulu ejen penurunan. Okey, ejen penurunan kita mesti ambil unsur yang berada di bawah iaitu ion halida. Okey, ejen penurunan. So kamu tolong tambah sikit untuk tajuk ni dia mesti menggunakan istilah ejen penurunan lebih kuat. Okey, dia mesti menggunakan ejen penurunan lebih kuat. So dekat sini ejen penurunan kamu kena ingat untuk ion untuk penyesaran halida, ejen penurunan dia adalah ion halida. So ion halida di sini adalah ion iodida. Okey, ion iodida. Manakala ejen pengoksidaan yang lebih kuat adalah air klorin ataupun klorin. Okey. Seterusnya kita lihat dahulu proses pengoksidaan yang berlaku di terminal anode. Okey, so dekat sini ion iodida
Okey, ion iodida lebih mudah melepaskan, okey, sebab penurunan pengoksidaan dia melepaskan elektron Okey. Lebih mudah melepaskan elektron membentuk molekul iodin ataupun I2. Okey. Jadi poin yang kedua untuk penerangan kita katakan ion iodida dioksidakan. Okey, ion iodida dioksidakan. Jadi persamaan setengah dia I2 akan berubah menjadi iodin. Ion iodida akan berubah menjadi iodin dengan melepaskan 2 elektron. So sini 2. Okey, itu adalah proses pengoksidaan. Sekarang kita lihat proses penurunan yang berlaku di katod. Jadi molekul klorin lebih mudah, mesti kita guna perkataan lebih mudah ya. Lebih mudah menerima elektron menghasilkan ion klorida. Okey, ataupun ion Cl-. Nak tulis ion klorida pun boleh, tak ada masalah. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita katakan molekul klorin diturunkan dan persamaan setengahnya adalah Cl2 akan menerima 2 elektron membentuk 2 ion klorida. Okey, boleh faham tak setakat ini? Boleh. Okey. Dan kita tengok pemerhatian. Ini pemerhatian yang kamu kena ingat. Ini yang kita buat, yang cikgu terang warna-warna tadi tu. So, pemerhatian kita akan ada 2 pemerhatian macam biasa. Kenapa 2? Dia at least 2 atau 3 lah. Dia bergantung. Okey, 2 pemerhatian untuk satu proses pengoksidaan, satu untuk proses penurunan. Jadi pemerhatian yang pertama kita akan lihat daripada iaitu warna larutan perang terbentuk. Okey, yang pertama larutan perang terbentuk. Okey, first, apa inference untuk larutan perang terbentuk? Tengok balik kalau larutan perang yang terbentuk maknanya apakah halogennya? Iodid. Iodin. Larutan perang iodin. Okay, so larutan perang terbentuk itu bermaksud, okay, inference dia ion iodida ion iodida dioksidakan membentuk iodin. Okey, larutan perang tu terbentuk kerana ion iodida dioksidakan membentuk iodin. Okey, sorry, untuk penyesaran halogen kita ada satu pemerhatian sahaja. Sorry. Sebab dia tak ada pembentukan logam. Cikgu silap tadi. Sebab klorin dia akan menjadi yang tidak berwarna di ion klorida. So tak ada warna kat situ. So ada satu sahaja pemerhatian. Okey. So persamaan ion. Okey, persamaan ion kita mesti gabungkan persamaan setengah pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan. So kita lihat ada 2 elektron. 2 elektron kita boleh potong. So kita akan dapat 2 ion iodida tambah klorin menghasilkan iodin dan juga 2 klorida. Okey, kesimpulannya tindak balas redox berlaku kerana pengoksidaan
dan penurunan berlaku secara serentak. Okey, ada soalan tak nak tanya setakat ini? Okey, sekiranya tak ada, cikgu nak minta kamu buat yang B. Okey, cuba buat yang B. Cikgu bagi masa 5 minit untuk awak cuba buat. Sekejap lagi saya akan tanya. Okey, buat sekarang. Sebab sekejap lagi saya akan tanya seorang-seorang. Sambil-sambil buat tu boleh tanya kalau tak faham. First tentukan yang mana satu X2, yang mana satu ion Y. Iaitu halogen dan ion halida dia. Then tentukan memenuhi tak syarat untuk tindak balas tindak balas penyesaran tu berlaku. Kemudian kamu tentukan ejen penurunan, ejen pengoksidaan dan terangkan proses pengoksidaan dan penurunan yang berlaku. Dalam penerangan kita akan tulis persamaan setengah, pemerhatian dan seterusnya persamaan ion. Okay, 5 minit cikgu bagi masa untuk awak buat. Sementara tu saya nak panggil nama Endang, ada tak Endang? Najwa, kenapa Endang lama tak masuk kelas? Semalam Endang ada. Sorry. Hari ni kenapa Endang tak masuk? Tak tahu. Tak tahu. Adam? Mama Adam ada tak tadi? Sebelum kelas tadi dia ada tak? Nurul Adriana? Adriana macam dah lama tak masuk kelas kimia saya. Dia okey ke? Ada Adriana. Adriana semalam dah ada tak? Tak ada. Okey. Sebab cikgu semalam tak tanda. Okey. Ayu tak ada hari ni. Nurul Ayu. Wahida pun tak ada hari ni. Kalau saya sebut nama ni tolong bagi tahu kalau dia ada. Razi tak masuk hari ni. Kenapa Razi tak masuk? Hazamul pun tak masuk hari ni. Seminggu sekali je masuk Ke ada cikgu tak perasan? Farhana ada tak hari ni? And then dengan Syarun. Jarang Syarun tak masuk. Syarun ada masalah ke? Okey, dah 5 minit dah berlalu. So kita bincang sama-sama. Okey. Alright, so tindak balas di antara air bromin dengan larutan kalium iodida. Yang mana satu X2? Bromin. Okey, air bromin adalah X2. Manakala larutan iodida iaitu ion iodida adalah Y, ion Y.
Okey, so kita lihat bromin. Okey, bromin lebih reaktif daripada iodin. Okey, kalau kita lihat dalam susunan menuruni kumpulan 17 memang betul bromin, klorin, bromin, iodin. So bromin. Okey. Siapa boleh tulis persamaan kimia? Okey, cikgu nak minta volunteer untuk tulis persamaan kimia. Hai, sunyi dah. Saya boleh juga. Boleh? Okey, Haris, cuba. Molekul bromin Br2 Okey. tambah 2 kalium iodida Okey. menghasilkan 2 kalium bromida Okey. tambah iodin. Okey. Thank you Haris. Betul, bagus. Okey. Seterusnya cikgu nak seorang tolong nyatakan nombor pengoksidaan. Ada tak yang boleh nyatakan nombor pengoksidaan? Jangan malu. Kita semua Cikgu, saya cuba Okey, saya cuba Iman. Okey, good Iman. Yang Yang BR2 tu pertama. kosong. Okey. 2 Ki tu negatif 1. Okey, negatif 1 tu untuk unsur iodida Okey, seterusnya. Lepas tu yang 2 KBr tu negatif 1. Okey, good. I2 tu kosong. Okey, bagus. Okey, bagus sangat Iman. Good. Okey, so ejen penurunan lebih kuat. Tolong tambah perkataan lebih kuat dekat modul kamu. So, apakah ejen penurunan yang berlebih kuat dalam tindak balas ni? Amira Alisha? Bahan mana yang bertindak sebagai ejen penurunan? Amira Alisha ada? Ada cikgu. Okey, Amira cuba jawab untuk ejen penurunan. Bromin. Bromin, betul tak bromin? Cuba tengok balik nota muka surat 25. Halogen yang mana yang akan bertindak sebagai ejen penurunan yang lebih kuat? Iodida. Okey, bagus. Thank you. So, adalah ion iodida. Alright. Okey, manakala ejen pengoksidaan lebih kuat adalah Andi? Okey, Andi, apakah bahan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan yang lebih kuat? Bromin cikgu. Okay, good, bromin. Alright. So sekarang cikgu nak seorang volunteer tolong terangkan proses pengoksidaan yang berlaku di anod. Okay, siapa yang boleh menerangkan proses pengoksidaan yang berlaku di anod? Cikgu, Okay. saya nak cuba. Alright, good. L kan? Okay, L. Cuba L. Ion iodida lebih mudah melepaskan elektron membentuk molekul iodin. Okey, betul. Ion iodida lebih mudah melepaskan elektron membentuk molekul iodin. Okey, poin yang kedua, ni yang pertama Yang kedua, L, habiskan L. Ion iodida dioksidakan. Okey, good. Ion iodida dioksidakan. Okey, sekarang setengah persamaan untuk proses pengoksidaan. Cikgu nak, ada yang volunteer tak? Saya nak cuba cikgu. Saya Okey, nak good. cuba. Okey, Alia dulu. Iman next, okey, Alia. 2 ion iodin. Okey. Molekul iodin Okey. tambah 2 elektron.
Okay, good. Thank you Alia. Bagus. Betul jawapan dia. Okay, so selesai untuk penerangan proses pengoksidaan. Seterusnya kita lihat proses penurunan yang berlaku di katod. Okay, penerangan yang pertama. Iman, boleh Iman terangkan? Boleh. Okay, Saya cuba alright. Molekul bromin lebih mudah menerima elektron menghasilkan ion bromida. Okey, betul. Molekul bromin lebih mudah menerima elektron menghasilkan ion bromida. Okey, Uh, ataupun Br negatif. Kalau kamu tulis macam ni saya tulis bromida. okey, boleh, betul. Awak nak eja ion bromida boleh, awak nak tulis dalam simbol Br negatif pun boleh. Dua-dua betul. Okey. Yang kedua, silap. Yang kedua kat bawah ni. Yang kedua, Molekul. bromin diturunkan. Okey, bagus. So nanti bila exam jawab macam ni lah untuk soalan yang diminta terangkan. Okey? Okey. So persamaan setengah. Apakah persamaan setengahnya? Siapa boleh sebut persamaan setengah? Cikgu, saya nak cuba. Okey, good. Bromin Molekul tambah Okey, bromin bromin tambah. tambah dengan 2 elektron Okey. menghasilkan 2 ion bromida. Okey, bagus. Betul. Tepat sekali. Okey, bromin tambah 2 elektron menghasilkan 2 ion bromida. Okey, bagus. Okey, seterusnya pemerhatian. Siapa boleh sebutkan pemerhatian? Larutan warna apa yang terbentuk dalam eksperimen ini? Kita fokus dekat larutan apa yang terbentuk dekat sini? Kita fokus ni, apa ni? Larutan perang Apa? Ya, betul, larutan perang. Sebab apa larutan perang? Sebab adanya iodin. Ada iodin. Betul lah tu. Ion iodida membentuk iodin. Okey, larutan perang terbentuk. Okey, inference dia kerana ion iodida dioksidakan. okey, good. Ion iodida dioksidakan. Okey. Sekarang turn siapa pula nak tulis persamaan ion yang lengkap? Siapa nak cuba untuk persamaan ion yang lengkap? Cikgu, saya nak cuba. Okey, cuba. 2 ion iodida Okey, 2 ion iodida. tambah molekul bromin Okey, good. menghasilkan molekul iodin Okey. tambah 2 ion bromida. Okey, very good. Betul. Okey, maknanya kamu dah faham sangat dah lah ni kan? Okey. Seterusnya soalan dia minta huraikan. Okey, huraikan secara ringkas ujian pengesahan bagi mengesahkan hasil yang terbentuk dalam tindak balas. Sebab apa dia suruh mengesahkan? Sebab larutan perang ni kemungkinan iodin dan juga bromin. Larutan perang kemungkinan bromin dan juga iodin. Jadi macam mana kita nak mengesahkan bahawa larutan perang yang terbentuk tu adalah iodin? Macam mana cara dia? 2 markah. Soalan ni mesti 2 markah. Satu untuk prosedur, satu lagi untuk pemerhatian. Ni mesti 2 markah. Macam mana kita nak dapat 2 markah tu? Tengok balik muka surat 25 di dalam modul kamu. Yang pertama kita tambahkan, nak tambahkan apa? Okey, kita tambahkan larutan ataupun titiskan larutan. Ada 2 kat situ sama ada kanji. Okey. Kita tambahkan kanji ataupun
111 trichloroetana. Okey, tambahkan kanji ke dalam tabung uji yang mengandungi hasil. Okey, dan poin yang kedua, pemerhatian. So kalau kanji, pemerhatian dia sebab iodin so dia akan menghasilkan mendakan biru tua terbentuk. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. So now kita tengok soalan 28. Sebenarnya soalan 28, 29 dengan 30 saya nak minta kamu buat sendiri dekat GC. Agak-agak boleh tak buat sendiri? Boleh. Boleh. InsyaAllah Okey, boleh. tak apa. InsyaAllah apa? InsyaAllah boleh. Okey, tak apa. Cikgu bagi dua soalan lah. Soalan 28 dan soalan 29. Soalan 29 dan soalan 30. Soalan 29 tu adalah soalan SPM kertas 2 bahagian A. Manakala esei tu adalah bahagian B atau bahagian C. Okey, so cikgu bincang dulu latihan 28. Cikgu bagi tempoh masa untuk awak buat latihan 28 dalam 5 minit. Kita ada lagi 15 minit lebih kurang. So awak buat 5 minit, lagi 10 minit kita bincang. Soalan 28. Okey, dah 5 minit. Okey, so kita lihat, saya dah highlight tadi poin yang penting dekat situ. Saya dah highlight air klorin iaitu yang akan bertindak sebagai X2 iaitu halogen. Manakala iodida, iaitu yang akan bertindak sebagai
ion Y2 iaitu halogen yang lebih rendah kedudukannya. Okey, jadi kita tengok soalannya. Pertama, apakah warna air klorin? Apa warna air klorin? Kuning kan cikgu? Betul, warna kuning. Okey, seterusnya nyatakan bahan yang mengalami pengoksidaan. Namakan bahan. Okey, nyatakan nama bahan yang mengalami pengoksidaan. So, kalau dia mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Ejen penurunan mesti ion, betul tak? Ya. Okey, so di sini bahan yang mengalami pengoksidaan adalah ion. Iodida. Ion. Cikgu guna merah pula. Ion iodida. Okey, cuba terangkan kenapa kamu pilih ion iodida? Cikgu, Kerana ion iodida lebih mudah melepaskan elektron membentuk molekul iodin lah cikgu. Pandailah Iman, betul. Cikgu, Kerana ya. Kalau saya buat nombor pengoksidaan bertambah boleh cikgu? Nombor pengoksidaan bertambah. Okey, untuk bahagian ni kalau kita refer balik muka surat 25 tu, dia lebih kepada kita nak terangkan kecenderungan untuk melepaskan elektron atau menerima elektron. Okey, Haris. Cikgu tak kata salah jawapan awak tapi kurang tepat. Okey, baik cikgu. Okey. Right, so kerana ion iodida lebih mudah melepaskan elektron untuk membentuk iodin. Okay. So dia akan dapat 2 markah, di sini 1 markah, di sini 1 markah. So ini 1 markah. Sebab itulah markah dia 2. Okey. Okey, tuliskan setengah persamaan tindak balas ini. So ini refer kepada proses pengoksidaan tadi. So siapa boleh tuliskan setengah persamaan ataupun sebutkan untuk cikgu setengah Cikgu, saya persamaan cuba, tindak balas. Okey, Iman. 2I Okey, 2I menjadi 2I 2 ion iodida, betul. A. 2I negatif Okey, lagi. Ya ke? Kejap. Saya tengok. Betul. Okey. Lepas tu anak panah tu I2 tambah 2E. Okey, good. Betul. Betul lah tu. Alright. Okey. And then dia kata, soalan B selepas 111 trichloroethana ditambah ke dalam tabung uji, nyatakan warna lapisan Y. Okey, ni lapisan Y kita. Okey, so apakah warna lapisan Y untuk iodin? Ungu Pandai. Larutan ungu. Rujuk je nota muka surat 25. So saya suka nota tahun ni, modul tahun ni sebab dia ada nota. So mudahlah kamu nak rujuk kan, sebab awal tahun hari tu kita belum dapat buku teks. Buku teks kimia lambat. Okay, so larutan ungu. Bagus. Okay, so dia dapat kat situ 1 markah. Lupa pula tadi persamaan setengah ni 2 markah. 2 markah tu adalah persamaan yang penuh. Lagi 1 kamu boleh seimbangkan persamaan setengah. So kat situlah adanya 2 markah. Okay, so ni larutan ungu 1 markah. Okay, C. Namakan ejen pengoksidaan dalam tindak balas ini. So kalau ejen pengoksidaan, yang lagi satulah iaitu yang mengalami proses penurunan. So apakah ejen pengoksidaannya? Klorin. Klorin. Okey. So nyatakan sebab. Ini baru 1 markah.
Okey, kat sini kalau kamu nampak, jap saya naikkan skrin. Okey, kalau kau nampak 2 markah, so ini baru 1 markah. Yang kedua, dia minta kita nyatakan sebab. Okey, so sebabnya adalah klorin menerima elektron membentuk ion klorida. Ini latihan, that's why dia bantu kamu sedikit bagi clue. Tapi kalau soalan exam tak ada clue tu. Okey, soalan D. Okey, soalan D, nyatakan satu bahan reagen lain yang boleh menggantikan air klorin. Soalan ni tricky tau. Dia tak kata pun ejen pengoksidaan ke ejen penurunan. So, kamu kena tahu dulu air klorin tu adalah ejen pengoksidaan. So, apakah bahan ataupun ejen pengoksidaan lain yang kita boleh gunakan? Air Bromin boleh tu. Boleh air bromin. Okey, air bromin ataupun selain daripada air bromin, Klorin cikgu. klorin tu memang dia dah bagi Okey, iaitu larutan kalium manganat kalium manganat 4 berasid. Ini adalah ejen pengoksidaan yang biasa kita guna. Lagi satu, larutan kalium dikromat 6 ke 7? 7 berasid. Okey. So, untuk latihan 29, okey, untuk soalan 29, ini adalah cikgu nak minta kamu jawab dan submit ikut GC. Okey, dan soalan 30 pun sama, kamu jawab dan submit ikut GC. Kalau ramai sangat yang salah, saya akan bincangkan. Tapi kalau ramai yang betul, saya hanya kongsi jawapan dan kamu boleh buat pembetulan. Boleh tak? Boleh. Okey. Ada tak mana-mana cikgu bagi tahu, kita dah habis 9.1 so minggu depan kita akan masuk 9.2. Ada tak mana-mana cikgu yang bagi tahu pertengahan bulan 4 nanti akan ada exam PS1? Tak, cikgu yang first time bagi tahu saya. Okey, saya baru dimaklumkan oleh SU peperiksaan. Kamu naik sekolah 1 hari bulan 4. Cikgu tak pasti 12 ke 14 hari bulan 4 macam tu akan ada pentaksiran sumatif 1. Okey, so cikgu masih lagi belum dapat keputusan nak masukkan sampai mana. Okey, nak masuk sampai mana. So, kemungkinan akan masuk jugalah silibus tingkatan 4 dan sedikit untuk tingkatan 5. Okey, so apa-apa nanti cikgu akan maklumkan kemudian. Cuma tujuan saya bagi tahu kamu, boleh sampaikanlah dekat kawan-kawan so that kamu boleh buat revision. Okey, ada soalan nak tanya? Berapa hari bulan cikgu? Tarikh tepat dia? Tak, tarikh tepat tu saya tengok balik. Okey. Sekejap, saya cek sekarang. Sekejap ya, saya cek sekarang. Kalau tak silap saya, tak dinyatakan. Tak dinyatakan lagi. Nanti saya, kalau dapat tarikh saya bagi tahu. Okay, so thank you semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu nak tanya.